Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari Jumaat ini kita dapat bertemu lagi pada sesi khabar Jumaat, sesi tazkirah untuk kita semua bagi saling ingat mengingati antara kita. Walaupun diri saya tidaklah sebaik mungkin, kurang-kurangnya kita bersama-sama untuk menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, setiap pagi, hari ini dan hari-hari yang lain, setiap hari kita mendengar anak-anak murid kita selalu membaca doa ketika dalam kelas hendak memulakan pelajaran mereka, memulakan PDP mereka baca doa. Dan ini adalah satu tuntutan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa di mana sahaja, waktu apapun, ketika senang, susah dan sebagainya, berdoalah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Diperintahkan untuk kita berdoa. Berdoa tu ikut kemampuan masing-masing. Kalau mampu berdoa dalam berbahasa Arab, alhamdulillah. Berdoa dalam bahasa sendiri, bahasa apa sahaja, selagi difahami, insya-Allah Allah akan dengar. Allah itu Maha mendengar. Baik, antara doa yang famous yang selalu kita dengar, anak-anak murid kita selalu baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah dengar tak? Alhamdulillah, kita selalu mendengar dia, tuan-tuan. Doa ni setiap pagi dalam kelas, tak kira kadang waktu tengah hari, kadang petang, kita dengar lagu ni sering berkumandang di sekolah-sekolah. Namun sayangnya tak semua tahu asal usul doa ini, peristiwa apa doa ini ketika dibaca dulu. Sebenarnya untuk pengetahuan kita bersamalah, doa ini adalah doa ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berjumpa atau menemui Fir'aun. Ya. Dalam sejarah menceritakan bagaimana sifat seorang Fir'aun itu seorang yang berkuasa, paling berkuasa, dan dia sendiri mengaku dia ialah Tuhan. Tuhan alam ini. Dialah cipta Tuhan ini. Dialah cipta manusia dan sebagainya. Dengan kesombongan yang ada itu, dia merasa sombong, terlalu sombong, bongkak dan sebagainya. So, dia hantarkan, Allah Subhanahu Wa Taala itu menghantar Nabi Musa sebagai utusan untuk melawan, untuk menteramkan keadaan agar Fir'aun ini tunduk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan Nabi alaihissalam. Okey. Doa tersebut ada dalam mana? Doa tersebut ada dalam surah Toha ayat 25 hingga 28. Kalau kita buka di sini, kita akan temui doa tersebut. Ya, asalnya memang inilah doa yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, ketika membaca doa, sebaik-baiknya denganlah bunyi dan bacaan yang betul. Sebab ia ayat Al-Quran, bukan syair-syair seperti qasidah dan sebagainya. Dia ayat Al-Quran. Bila ayat Al-Quran perlu dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang betul. Biarlah bacaan itu, walaupun ia doa, biarlah bacaan itu dapat pahala yang besar, insya-Allah. Qala rabbishrah li sadri. Wahai Tuhan kami, rabbishrah li, lapangkanlah dadaku. Ketika itu Fir'aun diperintahkan untuk ketika itu Nabi Musa diperintahkan untuk berjumpa dengan Fir'aun. Ayat sebelum ayat qala rabbishrah li sadri ayatnya ialah izhab ila fir'auna innahu tagha. Apa maksudnya? Pergilah kamu wahai Musa pergi berjumpa dengan Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Itu ayat perintah. Izhab dalam bahasa Arab, izhab ni maksudnya fi'il amr, ayat perintah. Pergilah kamu wahai Musa berjumpa dengan Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Ya, itu ayat-ayat menerangkan tentang
satu perintah sebagaimana perintah kepada nabi-nabi yang lain, seperti perintah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu perintah juga sebenarnya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu semua perintah, yang mana nabi-nabi dulu pun melaksanakan. Itu nabi, apatah kita ni hamba yang biasa. Apabila diperintahkan untuk solat, maka kita solatlah. Baik, berbalik pada doa tadi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, kau lapangkanlah dadaku, bagi ketenangan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Nak berjumpa dengan Firaun ni, permudahkanlah dari awal. Nak pergi sampai di pintu istana Firaun, masuk ke dalam dan sebagainya, biarlah semua itu dipermudahkan sehingga berjumpa dengan Firaun itu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kau bukakanlah simpulan lidahku untuk berkata-kata. Kalau kita tengok lidah sendiri ni, tak ada simpulan pun, tak ada yang terikat. Tetapi nak cerita di sini, dipermudahkan Nabi Musa itu untuk bercakap, berkata-kata, berbicara dengan Firaun, laknatullah, ya. Sedangkan kita orang biasa pun kadang kita tersilap cakap. Kadang kita pun jadi gugup bila berhadapan dengan orang ramai, dengan orang yang tak kenal, kita diminta untuk berucap. Kita berdoalah dengan doa ini. Ini antara kelebihan doa yang sepatutnya kita selalu baca. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apabila percakapan aku dimudahkan, Firaun pun faham. Yafqahu qawli, mudah-mudahan percakapan aku ini, Nabi Musa ini, dipermudahkan dan difahami oleh Firaun. Yafqahu qawli. Dalam tempoh baca doa itu, kebanyakan kita lihat dan kita dengar anak-anak murid kita baca yafqahu qawli. Kenapa guna huruf kaf? Yafqahu qawli. Itu salah sebenarnya. Sedangkan ini ayat Al-Quran. So baca dengan ayat dan huruf yang betul. Sepatutnya ialah yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Huruf qaf tebal bunyi dia. Yafqahu qawli, ya. Sama-sama kita betulkan diri kita dan bacaan kita pada membaca Al-Quran. Kita tak nak anak murid kita, sesiapa sahaja yang biasa baca doa ni bertahun-tahun, dari kecil sampai besar, baca tapi tak tahu apa isi kandungan bacaan doa tersebut, dari mana datangnya doa tersebut, apa peristiwa di sebalik doa tersebut. Kita tak nak kosong macam tu. Biarlah sama-sama kita tahu. Biarlah hari ini kita dah tahu, alhamdulillah. Akan datang nak lebih tahu lagi. Banyak doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran ini, semuanya yang digalakkan untuk kita membacanya, dan sebahagian besarnya doa-doa adalah doa-doa para nabi, ya. Contoh Nabi Yunus baca doa untuk mohon keampunan. Dia baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Itu antara doa dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa-doa yang terlampau banyak, ada Rabbana atina, Rabbana faghfir lana, banyak. Itu doa-doa yang disarankan untuk kita membacanya. Yang penting jangan lupa untuk berdoa. Berdoalah apa sahaja, kerana kita tidak mempunyai apa-apa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi apa yang kita minta. Sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tazkirah yang akan datang, hikmah berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.